Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Hari ini merupakan hari ke-12 PKP kedua dilaksanakan. Hari ini hari Minggu, namun mesyuarat jawatan kuasa khas menteri-menteri diadakan seperti biasa bermula pada pukul 9 pagi. Laporan, saya ingin melaporkan laporan yang dibuat oleh PDRM seperti biasa. Semalam, PDRM bersama dengan ATM telah mengadakan sebanyak 783 sekatan jalan raya di seluruh negara dan melakukan pemeriksaan ke atas 435,361 kenderaan. Sebanyak 48,123 pemeriksaan mengejut telah diadakan di seluruh negara dan sebanyak 6,158 premis telah diperiksa oleh pihak berkuasa. PDRM telah menahan seramai 1,220 individu kerana engkar PKP, di mana 854 individu dikenakan kompaun RM1,000 dan seramai 345 individu direman dan 21 individu diberikan jaminan polis. Jumlah keseluruhan kompaun yang dikeluarkan setakat semalam adalah sebanyak 2,156 dan jumlah tangkapan kumulatif ingkar PKP dari 18 Mac hingga semalam adalah seramai 8,125. Sanitasi awam diteruskan seperti biasa. Sejak 30 Mac 2020, KPKT telah pun melaksanakan 1,413 operasi sanitasi di 89 zon termasuk 25 zon merah. Antara kawasan yang disanitasi setakat semalam adalah 987 bangunan kerajaan, 602 tempat awam, 599 pusat perniagaan dan 115 pasaraya. Semalam sebanyak 122 operasi sanitasi yang meliputi 51 zon di 13 negeri, termasuklah 38 kawasan di Johor dan 23 kawasan di Pahang. Ianya meliputi 103 bangunan kerajaan, 37 tempat awam, 71 pusat perniagaan dan 8 pasaraya yang telah pun disanitasi ataupun dinyah cemar. Semalam juga sebanyak 1 PPR dan 17 kawasan guna sama skim serata kos rendah dan sederhana zon merah di Selangor telah dinyah cemar menjadikan jumlah keseluruhan 38 PPR yang telah selesai disanitasi ataupun nyah cemar melibatkan 37,686 unit rumah. Mengenai pusat kuarantin, setakat semalam sebanyak 163 pusat kuarantin telah pun beroperasi berbanding dengan 156 pada hari sebelumnya, di mana 12,359 individu telah menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 835 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan telah pun dikuarantin secara wajib. Saya ingin mengulangi sekali lagi bahawa rakyat kita yang pulang dari luar negara dikuarantin secara wajib, sama ada mereka pulang melalui jalan udara, darat ataupun laut, yang akan dikuarantin di pintu-pintu masuk negara.
Sebagai contoh, pintu masuk antarabangsa melalui jalan darat misalnya, di Padang Besar, Perlis, di Bukit Kayu Hitam, Kedah. Melalui jalan laut adalah seperti di Terminal Feri Tulang Laut Johor dan juga atau Terminal Feri Sandakan di Sabah. Itu antara contoh-contoh. Manakala melalui udara adalah lapangan terbang antarabangsa KLIA 1 dan 2, lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu dan juga lapangan terbang antarabangsa Kuching. Bermakna sesiapa sahaja daripada kemasukan mana, sama ada laut, udara ataupun darat, rakyat kita yang pulang pada luar negara tetap akan dikuarantin secara wajib selama 14 hari di pusat-pusat kuarantin. Dan pusat kuarantin kita sediakan di setiap kawasan pintu masuk negara. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri telah pun memantau bekalan barangan keperluan harian sepanjang tempoh PKP berkuat kuasa. KPDN HEP menjalankan pemeriksaan khas terhadap barang-barang keperluan harian di seluruh negara bagi menentukan tahap keberadaan 25 jenis barangan yang menjadi pilihan utama pengguna di pasaran. Semalam, pemeriksaan khas, pemantauan khas dan pemeriksaan khas telah dilaksanakan melalui 1,205 pemeriksaan yang terdiri daripada peniaga di peringkat peruncit, pemborong dan juga pengilang. Jadi bermakna keseluruhan rantaian diperiksa oleh KPDN HEP. Daripada pemeriksaan di premis runcit, dari segi dapatan oleh KPDN HEP bahawa semua barang keperluan asas berada pada tahap yang stabil, di mana kedudukan keberadaan bekalan adalah mencukupi, termasuk topeng muka dan sanitizer juga berada di pasaran dan boleh diperolehi. KPDN HEP telah menerima 8,145 aduan dan pertanyaan berkaitan bekalan dan harga daripada 18 Mac sehingga 11 April 2020 melalui 4 saluran utama, iaitu WhatsApp sebanyak 4,140, sistem e-aduan 1,766, talian hotline 1,631 dan melalui Enforcement Command Center iaitu 608. Jadi kepada rakyat kita, kepada pengguna, jika ada saja yang berkaitan dengan barangan, termasuklah kenakan harga dan sebagainya, sila menggunakan sila hubungi KPDN HEP melalui WhatsApp dan sebagainya seperti yang saya sebutkan tadi. Memandangkan kita akan memulakan dengan PKP seterusnya ya, pada 14 mulai 15 hari bulan nanti ya. Jadi kita faham kemungkinan ada peniaga-peniaga yang tidak bertanggungjawab mungkin akan mengambil kesempatan untuk menaikkan harga. Oleh itu, keputusan mesyuarat hari ini bahawa KPDN HEP akan perlu melaksanakan dan mereka akan melaksanakan skim harga maksimum sebagai langkah bagi membendung kenaikan harga barangan keperluan sepanjang tempoh PKP 3 ini. Jadi seperti biasalah, biasanya skim kawalan harga, dulunya disebut skim kawalan harga ataupun skim kawalan harga maksimum ini akan dilaksanakan sewaktu musim perayaan. Tetapi
kita telah putuskan tadi, tak perlu tunggu musim perayaan, masuk saja PKP 3 ini, skim kawalan harga maksimum mesti dilaksanakan dan senarai produk-produk tersebut akan diumumkan oleh KPDN HEP. Ini bagi memastikan tidak ada kenaikan harga barang walaupun PKP ini diteruskan. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MOA juga telah memberikan taklimat sewaktu mesyuarat khas Jawatankuasa Khas Menteri pagi tadi dan memaklumkan bahawa bekalan basah dan bekalan kering terutamanya beras adalah lebih daripada mencukupi. Jadi walaupun PKP 3 akan dilaksanakan minggu depan, jadi tidak perlu ada kebimbangan rakyat dari segi cukup atau tidak cukup bekalan makanan kerana kedua-dua kementerian ini iaitu KPDN HEP beserta dengan Kementerian Pertanian telah pun membuat pemeriksaan dan didapati bekalan mencukupi. Jadi jangan ada timbul pembelian panik dan sebagainya kerana telah pun saya jelaskan semuanya mencukupi. Kita juga mendengar ada aduan mengenai masalah di dalam rumah tangga dan sebagainya, dan ada juga kebimbangan mengenai kes-kes penderaan dan sebagainya dalam sewaktu COVID-19 ataupun sewaktu PKP ini. Jadi dalam usaha menangani kes-kes keganasan rumah tangga dan penderaan kanak-kanak, maka Kementerian Wanita dan Keluarga dengan kerjasama PDRM mewujudkan talian khas bagi membantu mangsa. Bagi mereka yang memerlukan bantuan yang melibatkan keganasan rumah tangga dan penderaan, jika ada, diminta menghubungi talian kasih 1599 ataupun WhatsApp kepada 019 261 5999. Dan ianya ada link dengan PDRM dan PDRM akan mengambil tindakan segera berdasarkan aduan tersebut. Malah jika ada laporan yang nak dibuat kepada pihak polis, rakyat kita boleh membuat aduan melalui online seperti WhatsApp dan sebagainya direct kepada pihak polis, dan pihak polis boleh mengambil tindakan segera berdasarkan aduan yang diterima. Akhirnya saya ingin menyebut tentang bantuan bekalan makanan ataupun penyaluran bakul makanan, bantuan bakul makanan oleh JKM. Ya. Saya ingin maklumkan bahawa sehingga hari ini sebanyak 225,871 bantuan bakul makanan telah pun diserahkan kepada isi-isi rumah. Dan jumlah bantuan bakul makanan yang saya sebut tadi 225,871 dijangka boleh memberikan manfaat kepada hampir 1 juta rakyat. Dan perlu kita ingat, bakul bantuan makanan diberikan kepada mereka yang layak. Dan proses pengedaran bakul bantuan makanan ini masih diteruskan. Jadi jika ada yang belum menerima, saya percaya mereka akan menerimanya kerana proses ini masih berterusan. Akhirnya saya nak sebutkan ada beberapa isu yang berkaitan dengan pemberian makanan di Sungai Lui. Saya ingin menjelaskan bahawa sehingga semalam sebanyak 1,000 bakul makanan telah pun dihantar kepada 750 keluarga. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua, dan seperti biasa pesanan saya, terus tinggal di rumah
demi keselamatan diri dan keluarga. Stay home, stay safe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solat. Datuk Seri, mengenai kebenaran kedai gunting untuk beroperasi, adakah pihak perniagaan ini sendiri dia menolak lah sebab jarak sosial itu susah untuk dibuat? Adakah kerajaan akan menarik balik macam mana? Seperti saya sebutkan semalam bahawa MITI akan meneliti setiap pandangan yang diberikan tersebut. Daripada apa yang kita dimaklumkan oleh MITI bahawa bukan bermakna automatik apabila diumumkan automatik akan dilaksanakan. Ya. Saya difahamkan ada proses permohonan dan tidak mestinya yang memohon akan diterima ataupun akan ditolak dan sebagainya. Ini adalah keputusan yang akan dibuat oleh MITI. Lebih-lebih lagi cadangannya adalah di kawasan hijau sahaja, bukan di kawasan merah dan sebagainya. Walaupun detailnya akan di SOP detail dan sebagainya tentu saja akan dikeluarkan oleh pihak MITI. Setakat hari ini seperti saya sebut, kerajaan menerima pandangan daripada rakyat dan seperti saya sebutkan tadi bahawa MITI akan meneliti dan memperhalusi setiap pandangan yang diberikan oleh rakyat. Cuma itulah peringkat awalnya bahawa saya nak katakan bukan automatik tetapi melalui permohonan. Walaupun keputusannya tetap kita serahkan kepada pihak MITI. Biarlah pihak MITI mengeluarkan press statement mereka untuk memberikan penjelasan. Datuk Seri, saya nak tanya tentang perkara yang Datuk Seri maklumkan semalam tentang tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang ingkar akan berdepan dengan hukuman penjara. Jadi, apakah tindakan kerajaan dalam memastikan tidak timbul masalah kepadatan ataupun kesesakan dalam penjara? Satu. Soalan kedua saya mengenai kompaun RM1,000 yang dikatakan mungkin rendah. Jadi, apakah perkara ini dibincangkan dalam mesyuarat sebentar tadi? Dan ketiga, adakah Datuk Seri menerima laporan berapa banyak yang isu keganasan rumah tangga dan penderaan yang seperti dimaklumkan? Okey, 1,000 terlalu rendah. Memang ramai rakyat kita berpandangan kenapa terlalu rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Memang kita bincangkan, tetapi akta jelas dan peraturan jelas bahawa hukumannya, kompaunnya adalah 1,000. Jika kita ingin mengubahnya maka perlu dibawa ke parlimen dan sebagainya. Jadi setakat hari ini kompaun masih lagi kadar tersebut. Walaupun seperti saya katakan tadi bahawa kita mungkin pihak polis mempunyai pilihan sama ada nak memberikan kompaun ataupun untuk membawa kes ini ke mahkamah. Jadi kalau kes ini dibawa ke mahkamah, maka saya dah sebutkan semalam bahawa hukuman penjara dan sebagainya boleh ditentukan oleh mahkamah. Jadi sebab itulah mungkin selepas ini saya tidak tahu, itu serah kepada pihak polis. Pihak polis akan menggunakan budi bicara. Mungkin kes yang tidak terlalu besar mereka kompaun, tetapi kalau kes tu mungkin mereka rasa perlu dihadapkan ke mahkamah, mereka akan hadapkan ke mahkamah. Tetapi saya percaya selepas ini kita lebih kepada menghadapkan yang engkar ini ke mahkamah. Tetapi saya sebutkan tadi bahawa beberapa kali bahawa kes yang terlibat bukan setakat engkar PKP, tetapi kes-kes di bawah kanun keseksaan, ya, seperti menghalang tugas penjawat awam dan berbagai-bagai lagi. Ada yang melanggar sekatan jalan raya sehingga mencederakan pihak polis dan sebagainya. Jadi perkara-perkara seperti itu juga akhirnya menyebabkan mereka dituduh di bawah tuduhan yang memberikan hukuman yang lebih berat lagi. Dari segi soal di dalam penjara dan sebagainya, kita serahkan kepada pihak polis
dengan pihak penjara untuk membincangkan sama ada dari segi penjarakan sosial dilaksanakan dan sebagainya. Kita serahkan kepada pihak polis dan penjara untuk membincangkan. Cuma saya nak tekankan bahawa jika dihadapkan ke mahkamah, bukan lagi kuasa polis tetapi kuasa mahkamah yang untuk menentukan dari segi hukuman dan sebagainya. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.